Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di episod baru. Episod baru, semangat baru. Saya akan ajar kamu semua C++. Okey, di episod lepas saya ajar tentang macam mana nak declare variables, tentang variables. Okey. Di episod lepas saya tak guna perkataan declare kan. Okey. Jadi sekarang saya akan guna perkataan declare sebab saya terlupa di episod lepas. Declare ni bermaksud macam kita nak declare variable, maksudnya kita nak mewujudkan variable baru, kita panggil declare lah. Okey, bukan apa. Okey, jadi di episod dan apa yang saya biasa type dulu kod ni. Kod daripada kosong ni. Include, mula-mula nak buat kod kan, kena ada benda ni. Okey, iostream. Kemudian using namespace std semicolon. Kemudian integer main. Okey, kena ada ni dan return 0 lah. Okey. Jadi dalam ni kita tu. Kalau kita nak buat integer, sebagai contoh saya nak declare bukan nak buat integer, nak buat variable, saya nak declare integer I. Okey. Jadi kalau saya nak declare variable baru, saya nak wujudkan variable baru, benda yang kena ada, perkara pertama ni kena ada data type. Yang ni yang kita namakan sebagai data type. Jenis data I ni. Okey. Dan I ni nama ni kita boleh bagi nama apa-apa, nak bagi nama Aminah ke, nak bagi nama Zuhri ke. Tapi nama tu kena membawa makna lah dengan apa projek kita apa kan. Macam kita nak bagi nama anak kita, mesti nak bagi yang bermakna kan. Okey. Jadi integer I, saya declare integer I ni sama dengan 5 lah. Okey, jadi betul lah apa yang sebab saya cakap yang I ni adalah variables integer, jadi saya assign dia sama dengan 5. 5 ni memang nombor integer lah kan. Kalau saya rasa kamu semua tahu nombor integer ni nombor bulat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, negatif 1, negatif 2, negatif 2. Okey, faham? Dia bukan nombor yang ada titik perpuluhan lah. Betul kan? Jadi itulah integer. Tapi mesti kamu semua tertanya, untuk C++ ni, untuk ataupun apa-apa programming ni, takkan kita handle data integer je. Lagipun di dunia ni bukan semua sempurna, bukan semua nombor bulat kan. Ada nombor perpuluhan apa semua kan. Jadi macam mana kita nak handle tu? Okey. Jadi di episod kali ni lah saya nak ajar kamu semua ataupun memperkenalkan kepada kamu semua data type yang lain-lain. Okey. Jadi data type pertama yang saya akan memperkenalkan adalah integer. Ini int ni stands for integer. Integer ni dia tak ambil nombor perpuluhan. Okey. Jadi saya rasa saya rasa kamu dah tahu lah sikit kan, sebab episod yang lepas saya dah tunjuk sikit. Okey. Jadi dia tak ambil nombor perpuluhan. Jadi I ni saya declare sama dengan 5 nombor bulat, jadi memang dia akan print I lah. Ni I. Okey, mula-mula dia print, saya tulis I sama dengan, kemudian dia print nilai I. Yang ni nilai I lah, dia bukan print I sebab dia tak ada double quotation, jadi dia akan print nilai I sama dengan 5. Okey, betul. Jadi apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau saya declare I ni kan, walaupun dia integer tapi saya masukkan macam mana? 5.142. Wow. Okey, apa yang akan terjadi? Jom kita tengok. Dia akan print I sama dengan 5 juga. Okey, jadi maksudnya betul lah apa yang dia buat, sebab kita dah declare I sebagai integer, dia tak akan print lah yang perpuluhan ni kan, betul? Okey, jadi mudah je. Tapi sekarang tadi kita buat 5.142, dia akan print 5. Apa kata yang ni saya bagi 9? Adakah ia akan bundarkan? Jom kita tengok. Tidak. Dia tak bundarkan. 5 ni tak jadi 6 pun, dia tak bundarkan. Dia apa yang berlaku di sini sekarang ni, dia bukan melakukan pembundaran, dia melakukan satu lagi perkara yang kita panggil sebagai truncate. Truncate ni maksudnya dia potong je. Mana yang tak nak, dia potong. Dia tak buat apa-apa, dia tak bundarkan apa, dia potong macam tu je. Jadi itulah. Jadi maksudnya integer ni, bila kamu dah declare integer, memang kalau kamu letak titik perpuluhan, dia memang tak layan langsung. Okey. Itu yang first. Okey.
Kemudian data type baru yang saya nak memperkenalkan kepada kamu adalah float. Float kita bagi float dan double. Okay. Float ni lah yang akan handle semua titik perpuluhan. Jadi apa-apa data yang titik perpuluhan, yang ada titik perpuluhan, yang nombor apa-apa yang ada titik perpuluhan, kita akan declare sebagai float. Jadi float ni lah yang boleh handle titik perpuluhan rupanya. Okey, kita masukkan balik 5.142. Okey, settle. 0.142. Saya nak tulis balik lah. Okey. Tapi apa pula double ni? Double ni pun dia handle titik perpuluhan. Double ni yang sebenarnya abang kepada float lah. Boleh dikatakan begitu lah. Double ni dia 2 kali ganda float. Float ni dia ada limit berapa titik perpuluhan dia boleh handle kan. Tapi double ni dia boleh handle lagi 2 kali ganda. Begitulah. Nama pun double macam tu lah. Okay. Ini saya cerita ni secara ringkas lah. Double ni boleh dalam 15 titik perpuluhan. Dia tak semestinya 15, cuma dia dalam, adalah panjang lah. Yang tu kena belajar, saya takkan ajar pening kepala. Okey. Jadi dia akan print benda sama. Jadi apa dua benda ni buat, dia akan handle nombor titik perpuluhan lah. Okey, tengok. F. Saya sambung terus ya. D. D and L. Okey. Nampak? Jadi macam tadi, I ni integer, jadi dia akan potong ni. Float dan double ni dia boleh handle titik perpuluhan. Jadi sebabnya dia tak akan buang titik perpuluhan, betul lah. Okey, jadi kita tengok. Betul. Nampak? Dia tak akan buang titik perpuluhan. Float dan double ni dia sayangkan titik perpuluhan, dia tak akan buang. Gitu. Nampak? Okey, jadi lagi satu benda yang saya nak tunjuk. Kalau dah lebih dia punya limit kan. Saya bagi 6 lah. Okey. Ni 3. Okey. Apa yang dia akan buat kalau dah lebih dia punya limit? Nampak? Ni kita declare 5.142223. Bila dia print dah lebih ni 5.142222. Dia buang 3 sebab dah lebih. Faham? Okey. Apa kata kalau kita letak 9? Boleh build? Boleh build, tak ada masalah. Boleh run, tak ada masalah. Bila kita letak 9, dia bundarkan. Nampak? Alamak. Bila kita letak 9, dia bundarkan. Nampak? 5.142223. Maksudnya dia bundarkan. Betul? Mesti apa ni Zuhri tadi terangkit, lepas tu ni bundarkan. Okey, memang maafkan saya kalau kamu pening kepala. Kamu pening kepala, saya lagilah pening. Okey, tapi saya cerita sikit. Yang sebenarnya situasi yang integer dengan float tadi memang lain. Situasi integer ni kita declare sebagai integer tapi kita bagi float. Gitu. Sebab tu dia memang confirm lah dia akan buang yang titik perpuluhan ni sebab dia integer, dia tak akan layan lah. Okay. Tapi float ni kita declare float dan kita bagi dia nombor float juga. Faham? Ini float, ini integer float. Jadi situasi dia lain. Jadi kalau float ni ataupun float dengan double ni, kita float lah. Kalau float ni kalau kita bagi lebih, dia akan bundarkan, dia bukan terangkit. Sama juga seperti double. Double ni sama je macam float, jangan risau lah. Okay? Jadi itulah float dan double. Okey, seterusnya adalah data type character, CHAR, character. Kita bagi C lah. Character ni seperti nama dia, character. Dia character tau. Character, bukannya characters. Okey. Jadi dia character, dia bukan plural. Dia singular. Jadi maksudnya dia akan ambil karakter satu je. Faham? Sebagai contoh huruf Z. Jadi dia akan jadi itulah dia punya nilai. Itulah dia punya data dalam tu sekarang. Nampak? C. Okey, betul. Set. Kita build and run. Okey,
Nampak? Z. Dan karakter ni dia bukan sahaja huruf. Bila saya sebut karakter, saya bukan maksudkan huruf saja. Apa-apa karakter. Termasuk nombor pun ini dikira sebagai karakter. Tengok, dia akan print 3. Kalau simbol-simbol pelik macam curly braces pun kan, dia akan print lah curly braces tu. Nampak? Dan apa yang kamu kena ingat, kita kena letak dua benda ni. Quotation, single quotation marks lah. Saya rasa itu nama dia. Yang tadi double quote, yang selalunya kita guna double quotation lah, tapi ini untuk karakter dia single quotation marks. Okey. Dan dia ambil satu karakter. Jom kita test benda baru. Apa yang akan terjadi kalau kita bagi satu perkataan penuh? Okey. Seperti yang saya katakan, dia hanya ambil karakter. Dia hanya ambil satu karakter. Dia tak ambil seluruh perkataan. Jadi kita tengok dia akan ambil yang mana. I. Dia ambil huruf I je. Nampak? Seperti yang saya ceritakan, dia ambil satu karakter je. Okey, cuba kita spam apa-apalah. Okey, nampak? Dia akan ambil apa? Dia ambil karakter tu satu je, dia ambil tolak ni. Nampak ni. Dia ambil yang last. Okey. Jadi itulah karakter dia tak ambil semua, dia ambil satu sahaja. Okey. Okey, nanti saya akan cerita lebih sikit tentang karakter. Cuma di episod kali ni tak lagi lah. Okey, seterusnya. Ini yang last. Boolean. Bool. Kita bagi B lah. Okey. Bool, kalau kamu nak tahu, bool ni dia hanya ada dua kemungkinan. Sama ada betul atau tidak. Betul atau salah. Ya atau tidak. Setuju atau tak setuju. Macam tu lah, dia positif dan negatif. Okay. Jadi dia hanya ada dua jenis. Dia sama ada true ataupun false. Dua tu je. Okay. Dan untuk yang ni pun, kalau kita see out B, okay, and L, dia akan print tu je lah. Dia akan print satu. Dia true ni dia satu. Kalau false ni dia kosong. Dia 1 kosong lah. Okay. Kalau kamu dah belajar tentang Boolean algebra, senang je. Dia benda senang. Kosong. Okay. Jadi untuk Boolean ni dia dua tu saja. Tak tu sangat pun, tak gempak sangat pun yang sebenarnya kan. Tapi dia ada kegunaan dia yang paling best. Okey, jadi jangan risau. Jadi sampai situ saja. Nampak? Senang je. Itulah episod kali ni macam memeningkan sikit lah, tapi tiada masalah. Kamu boleh cuba, boleh buat eksperimen apa semua kan. Okey. Jom kita run list sekali. Okey, itulah result dia. Saya harap kamu tak pening sangat dengan episod kali ni dan saya harap kamu faham lah. Okey, jadi kita jumpa di episod seterusnya ya. Jangan risau. Bye. Assalamualaikum.